Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nurul Alis Adil Akhbar untuk laporan Berita Pagi. Susulan kes tembak anggota pasukan Gerakan Am PGA di sempadan Bukit Kayu Hitam, Kedah, satu kertas siasatan akan dibuka dan kes disiasat di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Ketua Polis Kedah Datuk Hassanuddin Hassan mengesahkan anggota yang ditembak itu berpangkat Lans Kopral dan berusia 26 tahun. Anggota tersebut ditembak berhampiran pagar sempadan kira-kira pukul 6.15 petang menggunakan senapang angin dan peluru berbola besar terkena di bahagian perut ketika menjalankan tugas rondaan Ops Benteng di sekitar pos di Martek Bukit Kayu Hitam menghala ke pos M16. Bagaimanapun, anggota yang bertugas di Company B, Batalion 3 PGA Bidor tidak mengalami kecederaan serius, sekadar mengalami kecederaan kecil di bahagian perut. Satu kelibat manusia berada di situ dengan berpakaian gelap, berada berhampiran dengan pagar sempadan di sebelah negara Thailand. Jadi susulan pada itu, anggota tadi itu telah bergegas balik ke pos untuk mendapatkan bantuan dan apabila berada di situ patah balik semula ke tempat kejadian itu, dapati kelibat manusia tadi itu telah hilang ataupun tidak lagi berada di tempat tersebut. Jadi pengadu selepas itu pergi ke balai polis untuk buat laporan polis. Beliau bercakap pada sidang media di Alostar, Datuk Hassanuddin berkata pihaknya tidak menafikan kemungkinan besar tembakan dilepaskan rakan penyeludup dari negara jiran. Saya langsung tidak kecewa tapi sangat geram. Itu luahan anggota pasukan Gerakan Am PGA Lans Kopral Muhammad Amirul Amir yang cedera terkena tembakan ketika bertugas di sempadan Malaysia Thailand di Bukit Kayu Hitam, Kedah. Anggota PGA berusia 26 tahun berasal dari Kota Tinggi, Johor yang cedera ringan di perut akibat terkena peluru ball bearing itu berkata, semasa kejadian beliau tidak panik, sebaliknya segera ke pos kawalan terdekat untuk mendapatkan bantuan. Waktu kena tu, rasa sakit tu saya tak panik lah. Cuma saya tengok sama ada kena sengat ataupun apa kan. Bila saya pirai baju ni, keluar satu ball bearing antara baju bulletproof saya dengan baju inner tu. Bila benda tu jatuh, saya terus terpandang ni lah, dekat kawasan pagar negara jiran ni, nampak satu orang berpakaian gelap. Selepas saya nampak dia, saya terus balik ke pos minta bantuan, baru patah balik ke sana lah, untuk tengok tempat yang terjadi tu. Orang tu dah tak ada dah. Beliau berkata demikian ketika ditemui di pos kawalan M16 Bukit Kayu Hitam. Lans Kopral Muhammad Amirul yang telah bertugas sebagai anggota PGA hampir 8 tahun berkata insiden yang berlaku langsung tidak melemahkan semangatnya. Malah dia terus menyambung tugas di pos kawalan seperti biasa. Bapa kepada seorang anak lelaki berusia 3 tahun itu berkata tugas sebagai anggota keselamatan akan terus digalas dengan bangga dan akan sentiasa memastikan tahap kesiapsiagaan berada pada tahap optimum. Dalam kejadian pada 6.15 petang itu, individu dipercayai penyeludup menembak Muhammad Amirul menggunakan senapang angin. Ketua Polis Kedah Datuk Hassanuddin Hassan tidak menolak kemungkinan suspek adalah penyeludup kerana lokasi kejadian adalah laluan utama penyeludup. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan penghargaan terhadap ahli-ahli parlimen yang menyokong belanjawan 2021 sehingga ia diluluskan di peringkat dasar. Jelas beliau ini membuktikan kematangan ahli parlimen dalam membuat keputusan penting dengan meletakkan kebajikan, keselamatan nyawa dan kesejahteraan rakyat sebagai keutamaan.
Perdana Menteri menerusi kenyataan media memaklumkan belanjawan 2021 merupakan bajet terbesar dan penting kepada negara. Peruntukan itu membolehkan kerajaan melaksanakan segala perancangan perbelanjaan untuk tahun depan dengan teratur dan lancar. Sokongan terhadap belanjawan tahun depan itu membuktikan Kerajaan Perikatan Nasional prihatin mengenai cabaran dihadapi rakyat. Pada masa sama, bersifat terbuka mengambil pandangan pelbagai pihak dalam membantu rakyat memulih serta menjana semula ekonomi yang terkesan impak COVID-19. Jelas Perdana Menteri, sokongan yang ditunjukkan ahli-ahli parlimen membuktikan mereka menjunjung tinggi titah Yang di-Pertuan Agong untuk mereka mengetepikan politiking buat sementara waktu. Beliau turut menyatakan penghargaan terhadap usaha Menteri Keuangan dan kementeriannya berjaya menyiapkan penggulungan belanjawan dengan beberapa penambahbaikan demi kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Tan Sri Muhyiddin menegaskan kerajaan PN ialah kerajaan yang bersikap terbuka menerima sebarang pandangan, teguran dan kritikan. Sementara itu, Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menjelaskan moratorium ke atas pembayaran pinjaman bank tersedia kepada semua rakyat terkesan tidak kira daripada golongan B40, M40 dan T20. Beliau mengingatkan kelulusan moratorium secara automatik melibatkan golongan B40 dan peniaga kecil. Bagi rakyat yang tidak tergolong dalam segmen-segmen di atas, mereka masih boleh mendapatkan moratorium dengan memohon kepada pihak bank masing-masing. Prinsip utama di sini adalah tanggungjawab dan keadilan. Adakah adil mereka yang kaya dan lebih dari mampu untuk membayar hutang diberikan moratorium? Bukankah lebih baik mereka membayar hutang supaya duit masuk ke sistem perbankan untuk menjana lebih banyak pinjaman, khususnya kepada perniagaan dan industri yang menampung dan mencipta pekerjaan untuk rakyat? Datuk Seri Tengku Zafrul berkata faktor tersebut menjadi pertimbangan kerajaan agar golongan yang mampu wajar membayar balik pinjaman mereka. Pada sesi perbahasan belanjawan 2021 sebelum ini, beberapa ahli parlimen antaranya Wakil Pekan, Arau dan Jerlun mencadangkan agar kerajaan melanjutkan moratorium selama 6 bulan secara pukal. Dalam pada itu, ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang memenuhi kriteria kelayakan boleh memohon program iSinar bermula pertengahan Disember ini. KWSP dalam satu kenyataan memaklumkan pembayaran pertama akan bermula sebulan selepas permohonan diluluskan. KWSP akan mengumumkan perincian iSinar pada awal minggu hadapan berikutan pengumuman Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz pada sesi ucapan penggulungan belanjawan 2021. Perincian itu merangkumi kriteria kelayakan ahli yang pendapatannya terkesan termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan gaji. Terdahulu, Tengku Datuk Seri Zafrul mengumumkan program iSinar diperluaskan dan jumlah pengeluaran maksimum meningkat antara RM10,000 bagi mereka yang mempunyai RM90,000 dan ke bawah dalam akaun satu. Sebelum ini diumumkan ahli boleh membuat pengeluaran sehingga RM60,000 sekiranya mempunyai baki simpanan lebih daripada RM90,000 dalam akaun satu. Tiada pekerja di asrama Top Glove Meru Kelang yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD memanjat pagar untuk keluar daripada kawasan itu. Jurucakap khas Ops COVID-19 Polis Selangor ACP Muhammad Yazid Muhammad Yu berkata, siasatan terhadap gambar tular di media sosial yang memaparkan pekerja lelaki memanjat pagar asrama berkenaan mendapati perbuatan itu berlaku pada hari pertama PKPD. Semasa pekerja itu hendak masuk ke asrama mereka dan bukannya untuk keluar dari kawasan itu. Sehubungan itu, beliau memberi amaran kepada orang ramai supaya tidak menyebarkan sebarang maklumat palsu yang boleh mengganggu ketenteraman awam. Perlu diingat, sekiranya siasatan disabitkan kesalahan untuk penyebaran maklumat palsu yang menyebabkan ketakutan atau kegentaran kepada orang awam, boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan, yang mana jika sabit kesalahan boleh dipenjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali.
Selain itu juga, penggunaan media sosial sebagai medium penularan berita palsu ini adalah menjadi kesalahan yang boleh diambil tindakan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. PKPD dikenakan di kawasan kilang itu berikutan kes COVID meningkat membabitkan 5,700 pekerja bermula sejak 17 November lalu hingga 30 November depan. Polis memperketatkan kawalan di beberapa taman perumahan di Mukim Seluang Kulim, Kedah susulan pelaksanaan PKPD di kawasan itu. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintenden Azhar Hashim berkata, selain aspek pematuhan SOP, penduduk diingatkan agar tidak mengambil kesempatan untuk keluar dari kawasan itu sebelum atau sepanjang tempoh PKPD tanpa alasan kukuh. Di samping pelaksanaan sekatan jalan raya, polis turut memperketatkan kawalan di lorong-lorong tikus yang boleh digunakan untuk keluar masuk. Saya menasihatkan agar masyarakat yang berada di kawasan MKO ini agar mematuhi segala peraturan-peraturan atau SOP yang akan dikeluarkan oleh pihak MKN agar semua masyarakat bekerjasama untuk memastikan sepenuhnya peraturan-peraturan yang akan dikeluarkan ini dipatuhi. Beliau bercakap kepada pemberita pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kulim. Sebelum ini, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan PKPD itu melibatkan kira-kira 6,000 penduduk di 9 taman perumahan. Pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Masih bersama kami dalam Berita Pagi. Banjir di Terengganu, 506 penduduk terjejas daripada 126 keluarga masih ditempatkan di 18 pusat pemindahan sementara PPS di 6 daerah terlibat. 6 daerah masih terjejas akibat banjir iaitu Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Dungun, Setiu, Marang dan Kemaman. Ketua Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Terengganu, Lieutenant Kolonel Pertahanan Awam Cik Adam A. Rahman berkata, Kuala Nerus kekal menjadi daerah yang paling terjejas apabila menempatkan 233 orang di 7 PPS. Dungun pula menjadi daerah kedua tertinggi merekodkan penduduk terjejas teramai, membabitkan 132 orang daripada 33 keluarga ditempatkan di 6 PPS. Diikuti daerah Marang, 25 keluarga membabitkan 100 orang di 3 PPS. Manakala di Kuala Terengganu hanya 1 PPS dibuka bagi menempatkan 38 penduduk daripada 11 keluarga. Setiu pula turut berkurang kepada hanya 1 keluarga terdiri 3 orang di 1 PPS. Di Perak, PPS Sekolah Parit Haji Aman di Baganserai yang sebelum ini menempatkan penduduk terjejas banjir paling ramai ditutup. 3 PPS masih dibuka iaitu di Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak, Baganserai, PPS Sekolah Kebangsaan Kayan, Manjung dan PPS Dewan Majlis Perbandaran Teluk Intan. Kesemua PPS terbabit masih menempatkan 213 penduduk daripada 53 keluarga. Banjir di Melaka semakin surut. Sehingga pukul 8 malam, 57 orang melibatkan 14 keluarga ditempatkan di 2 pusat pemindahan sementara PPS. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Melaka, Lieutenant Colonel Effendi Ali berkata, 2 PPS berkenaan adalah PPS SK Tehil serta PPS SK Parit Gantung di Jasin. 9 orang daripada 3 keluarga ditempatkan di PPS SK Tehil, manakala 48 orang daripada 11 keluarga ditempatkan di PPS SK Parit Gantung.
Di Labuan, 15 orang dari 3 keluarga kini ditempatkan di Pusat Penempatan Sementara PPS Dewan Balai Bomba Layangan setelah rumah mereka di Simpang 8 Kampung Ganggarak dinaiki air akibat hujan lebat. Penduduk yang terjejas terdiri daripada 5 orang dewasa iaitu 4 wanita dan seorang lelaki. Selain seorang bayi dan 9 lagi kanak-kanak terdiri daripada 6 lelaki dan 3 perempuan. Operasi memindah dan menyelamat penduduk terbabit dilakukan pihak Angkatan Pertahanan Awam APM bersama anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Labuan. Manakala kemah di Pusat Pemindahan Sementara disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Labuan dibantu Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Labuan. Keadaan air naik turun berlaku di beberapa kawasan lain di 11 buah kampung. Sementara itu, hujan lebat juga menyebabkan bacaan air di stesen tadahan hujan menunjukkan melebihi 60 mm yang boleh menyebabkan banjir kilat. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran cuaca buruk dan waspada dengan hujan lebat dijangka berlaku di banyak kawasan di 6 negeri Semenanjung dan beberapa kawasan di Sabah. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan amaran cuaca buruk dengan hujan lebat berterusan diramal berlaku di daerah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Kerai di Kelantan. Manakala di Terengganu melibatkan Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan Marang. Amaran cuaca waspada dengan hujan lebat pula dijangka berlaku di seluruh negeri Perlis, manakala di Kedah melibatkan daerah Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik dan Baling. Selain itu, amaran cuaca waspada dengan hujan lebat turut diramal berlaku di Hulu Perak, Kuala Kangsar dan Kinta di Perak, manakala di Kelantan, Gua Musang, Terengganu, Dungun dan Kemaman, Pahang, Jerantut, Kuantan, Pekan dan Rompin, serta Sabah, Telupit, Beluran, Sandakan dan Kudat. Usaha mencari dan menyelamatkan kanak-kanak lelaki berusia 10 tahun yang dipercayai terjatuh ke dalam Sungai Cepor Dalam, Meru di Ipoh ditemukan lemas. Muhammad Ramadan Aman Fizri dilaporkan hilang dihanyutkan arus Sungai Cepor Selasa lalu. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP A. Asmadi Abdul Aziz mengesahkan penemuan mayat mangsa pukul 2.55 petang, kira-kira 17 km dari lokasi terakhir mangsa hilang. Mayat adik Muhammad Ramadan ditemukan lengkap berpakaian di tepi tebing Sungai Kinta berhampiran kawasan perindustrian Pengkalan 1. Kecederaan dia, kalau kita tengok kecederaan akibat cala lah, sebab dia 17 km daripada tempat dia jatuh sehinggalah tempat ditemui ini. So kesan-kesan cala tu akibat terkena tembok batu, terkena kayu-kayu dan sebagainya lah. Operasi hari ini telah kami perluaskan ke zon C dan zon D, di mana zon C merangkumi Sungai Kinta dan juga zon D merangkumi juga Sungai Kinta hingga ke Teluk Intan lah. Mayat mangsa ditemukan pasukan sukarela Kayak Kamparado di sungai berhampiran sebuah kilang di Lahad. Disebabkan bomba dah cover sebelah bawah dari perjalanan daripada Pengkalan punya jambatan nak ke Tanjung Tualang, anak-anak buah saya dapat berjumpa dengan mangsa di sebelah kanan sungai lah. Seorang ahli perniagaan bergelar datuk antara 3 individu ditahan di sebuah rumah di Taman Seri Keluang, Johor kerana disyaki terbabit dalam jenayah pelaburan forex dan urus mata wang kripto tidak wujud bernilai 4.6 juta ringgit Selasa lalu.
Sindiket dipercayai aktif sejak 3 tahun lalu menyasarkan rakyat tempatan dan warga asing dari China, Singapura, Brunei dan beberapa negara lain. Hasil siasatan awal yang dijalankan mendapati kesemua suspek disyaki terlibat memperdayakan orang ramai untuk melabur dalam urus niaga forex dan cryptocurrency dengan menjanjikan pulangan lumayan dalam tempoh masa yang singkat. Polis merampas wang tunai berjumlah 2.1 juta ringgit, wang tunai mata wang asing berjumlah 1.4 juta ringgit, 6 unit telefon bimbit, 12 utas jam berjenama, 16 keping pelbagai kad bank dan visa serta 22 kepingan emas. Turut disita 2 kenderaan. Kesemua suspek yang berusia 27 hingga 40 tahun direman 3 hari bagi membantu siasatan. 23 kes ceroboh dan merompak hasil hutan dilaporkan di Kelantan sejak Mac lalu. Ini termasuk 3 kes terbaru pada September, Oktober dan 3 November masing-masing di Tanah Merah, Gua Musang dan Machang. Menurut Pengarah Perhutanan Kelantan, Abdul Khalim Abu Sabah, 13 orang ditahan termasuk 10 warga asing. Hasil serbuan jumlah kayu yang telah ditebang, motosikal yang diubah suai serta gergaji dirampas, kesemuanya bernilai RM30,000. Kebanyakan kayu yang menjadi sasaran pembalak haram adalah jenis balau dan nyatuh kerana harganya yang tinggi. Kalau nyatu dan balau ni lebih daripada RM1,000 lah. RM1,500 macam tu lah. And then harga tu it depend on market juga. Tapi anggaran harga sekarang macam tu lah. RM1,500 lebih lah macam tu lah. RM1,000 hingga RM1,500 lah. Beliau berharap orang ramai dapat menyalurkan lebih banyak maklumat atau aduan berkaitan pencerobohan hutan bagi membanteras kegiatan itu. Bagi merancakkan ekonomi penduduk yang terkesan akibat pandemik COVID-19, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya membenarkan peniaga untuk berniaga secara kecil-kecilan di kawasan bersesuaian. Yang dipertuanya, Datuk Syadan Osman berkata bagaimanapun peniaga tersebut sama ada penjaja di tepi jalan atau hadapan taman perumahan perlu membuat permohonan lesen sementara. Mereka juga diwajibkan mengambil suntikan typhoid bagi mengelak risiko jangkitan penyakit bawaan makanan dan masalah keracunan makanan kepada pembeli. Pihak majlis turut menawarkan diskaun pengurangan saman sehingga 70% dan pengurangan sewa premis sebanyak 50%. Kita nak meringankan beban dia, yang mana pertama kita akan mengurangkan 50% kepada penyewa-penyewa gerai majlis. Kedua, kita akan memudahkan peniaga-peniaga untuk berniaga. Maknanya peniaga-peniaga kecil ini untuk berniaga, dia boleh mohon lesen dengan kita. Yang pastinya dia kena pastikan kesihatan dia tu terjagalah. Dia kena ada injection typhoid dan juga kedudukan peniaga ini mesti berada dalam keadaan yang selamat. Beliau berkata demikian pada program pemusnahan iklan haram di Air Keroh. Untuk rekod sepanjang Januari hingga November tahun ini, kira-kira 5,000 iklan haram telah dimusnahkan Majlis Perbandaran berkenaan. 12 daripada 16 orang yang ditahan dalam operasi yang dijalankan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Kuala Muda didapati positif dadah methamphetamine. Kesemuanya berusia antara 21 hingga 23 tahun. Pegawai AADK Daerah Irdawati Abdul Hamid berkata operasi dijalankan sekitar Gurun, Sungai Petani dan Merbok. Sementara itu, dalam serbuan di Sungai Petani, 3 lelaki yang sedang menghisap dadah dalam sebuah rumah berjaya ditahan. Kes disiasat di bawah Seksyen 3-1 Akta Penagih Dadah, Rawatan dan Pemulihan 1983 Pindaan 1998. 5 hala tuju ditetapkan untuk menjayakan Matlamat Dadah Terkawal 2025. Ia merangkumi kawasan berisiko, perkhidmatan rawatan, pemulihan, peranan komuniti serta kerjasama agensi dan badan bukan kerajaan dalam menangani isu berkaitan dadah.
Timbalan Menteri 2 Kementerian Dalam Negeri Jonathan Yassin menjelaskan pendekatan seimbang melalui pelbagai disiplin akan diguna bagi mencegah dan merawat penyalahgunaan dan penagihan dadah. Hasil kajian yang diperoleh ini akan dapat kita menyusun hala tuju yang baik bagaimana masalah ini dapat diselesaikan. Kerana penyelesaian kepada perkara ini memerlukan pendekatan saintifik samping juga dari CSP Kerohani dan program-program yang dilaksanakan. Beliau ditemui selepas merasmikan Simposium Sains Penagihan Dadah Kebangsaan 2020 yang menghimpunkan ahli akademik, aktivis masyarakat, anggota keselamatan dan selebriti. Program itu bertujuan mendapatkan input serta perkongsian maklumat melalui pengalaman dan pembuktian berkaitan dadah. Alkisah di warung bapa teman dekat kampung Sungai Rokam. Tercetusnya peristiwa angkara virus corona. Cik, masuk. Kita naik berapa? Baby, cepat pakai masuk. Orang dah sampai. Sekarang tak pasal kita kena saman. Dah sampai kedai. Alamak. Kau scan lah. Alah aku nak scan. Kita buat scan boleh? Mana boleh? Kau ni. Kau cakap macam tu. Berani aku tak scan? Scan. Okey, bawa. Okey. Kati. You tengok dia orang tu. Apalah dia orang ni? Nak scan MySejahtera pun malas. Itu dia orang ingat COVID-19 ni macam demam biasa je kot. Hei. Diorang lampu betul lepak kat sini. Apa agak digosip tu? Diorang ni selagi kedai bapak aku ni tak tutup, selagi itulah duduk kat sini, duduk melepak bersembang. Aku pun tak faham. Itulah yang aku tengok tadi tu. Diorang ni membawang mengalahkan kita orang perempuan ni. Apalah diorang gosipkan tu? Entah sahih ke tak sahih berita diorang nak kongsikan tu. Agaknya budak-budak macam ni tak ada kesedaran tau. Kalau salah sebar berita boleh tindakan tau. Ingat ya, tak pasti jangan kongsi. Baby! Yana dia. Hai ya. Inilah norma baru kita semua. Saudara, berita pagi berakhir di sini. Bersama-sama kita mengekang penularan COVID-19. Amalkan mengimbas MySejahtera di mana jua anda berada. Saya Nurul Alis.